warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, apa khabar semua hari ini? Okey, kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5. Okey, hari ini kita masuk pada bidang adab ya. Okey, kamu boleh lihat buku teks kamu di muka surat 174, unit 3, bijak berkomunikasi. Okey. Fikir dan hayati. Okey, kita lihat gambar ya, situasi dalam gambar ni. Okey, ada perbualan. Ayah, saya mahu makanan ini ya. Terima kasih ayah. Okey. Kemudian ayah dia pun berkata, boleh adik, sama-sama. Ibu, nanti saya tolong ibu bawakan makanan ya. Terima kasih Maria. Bagusnya anak ibu. Okey. Bagaimanakah komunikasi sihat dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan? Okey, kamu nampak ya. Apa situasi ni? Situasi ketika di restoran kan, kedai makan. Cara percakapan, komunikasi tu adalah percakapan sebenarnya. Okey. Percakapan di antara anak dan juga ibu dan bapa. Okey. Komunikasi yang bagus dapat mewujudkan silaturahmi yang baik di dalam keluarga. Okey, kita teruskan hari ini. Tajuk kita komunikasi. Ustazah terangkan apakah maksud komunikasi. Okey. Pengertian tentang komunikasi ya. Komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Okey, dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahul Bukhari. Maksudnya, Muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Riwayat Al-Bukhari. Okay, hukumnya, berkomunikasi adalah harus dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain. Okey. Pilihlah kata-kata yang baik apabila berkomunikasi. Maksudnya bila kita nak bercakap tu, kita gunakan perkataan yang elok-elok. Apabila berkomunikasi dalam media sosial juga. Okey, ni contoh ni kata-kata yang dalam kartun ni cakap. Kita hendaklah memilih kata-kata yang baik apabila berkomunikasi dalam media sosial. Media sosial juga. Ya. Jika menerima sebarang berita melalui internet, pastikan kebenarannya terlebih dahulu. Ini contohnya komunikasi di dalam media sosial, contohnya dalam Facebook, dalam WhatsApp, kita terima macam-macam mungkin informasi, tapi kalau kita tak tahu kebenarannya, kita tak boleh kongsikan pada yang lain. Jangan sesuka hati, jangan mudah mempercayai ya. Kena soal dulu, kena soal siasat dulu. Kena siasat tu baru kita boleh bagi pada orang lain. Okey. Okay, lihat di bawah ni, adab adab berkomunikasi. Okey. Hakim, apakah kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat? Okey, ini perbualan dah. Ya, perbualan dia. Perbualan kartun ni. Okey. Kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat termasuklah, okey, kita lihat dulu yang pertama, memupuk sifat hormat menghormati. Kemudian yang kedua, mengelakkan permusuhan dan kebencian. Okey, ni perbualan kartun. Okey, betul. Apakah pula kepentingan kepada negara? Okey. Kamu boleh lihat dalam buku teks kamu. Semua ada dalam buku teks. Boleh baca. Okey. Kepentingan kepada negara, yang pertama, dapat memelihara kedamaian negara. Okey. Yang kedua, menjamin keselesaan hidup di dalamnya. Okey. Seterusnya Ustazah terangkan adab berkomunikasi ya. Tadi adalah itu kepentingan yang kartun tadi cerita tadi kan. Okey, sekarang kita lihat pada adab berkomunikasi. Yang pertama, mestilah memulakan komunikasi tadi dengan salam. Bagi salam dulu nak bercakap kan. Contoh kita jumpa orang, bagi salam dulu. Memilih kata-kata yang baik, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Berkomunikasi mengikut keperluan. Bukan cakap merapu, sesuka hati, cakap yang bukan-bukan.
memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Orang tengah bercakap, kita kena bagi perhatian lah. Jangan buat tak tahu je kan. Tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Okey. Apakah kepentingan beradab ketika berkomunikasi? Okey. Untuk individu, untuk perseorangan, kepentingannya yang pertama, mendapat pahala. Kemudian disenangi oleh orang sekeliling. Kemudian mengeratkan silaturahim, hubungan kasih sayang. Okey. Lihat pula komunikasi bijak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pertama, bercakap benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berdusta. Berdusta ni menipulah. Nasyid bercakap je mungkin boleh menimbulkan bohong kan. Okey. Rasul melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Okey. Menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Okey, kemudian ucapan yang jelas. Pada sesetengah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar supaya pendengar lebih jelas. Sentiasa bersederhana ketika berkomunikasi, ketika Rasul bercakap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersederhana. Rasul tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, pilihlah antara dua. Pertama, berkata yang baik. Kedua, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik. Maksudnya, kalau tak ada apa-apa yang nak diperkatakan mengenai apa, maksudnya tak bercakap merapu lah kan. Cakap perkara-perkara yang penting saja. Perkataan yang baik. Lepas tu, kalau tak ada apa yang perkataan yang baik nak dikatakan, baik kita diam daripada kita cakap benda-benda yang tak baik kan. Okey. Saya rasa tu saja untuk hari ini. Ustazah harap kamu faham ya. Tajuk adab berkomunikasi ni tadi. Sekian sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.